iniftaraqna, jika bercerai-berai oleh kita, lam najtami, nascaya tidak berhimpun oleh kita, hak tinggi ke hulu, hak tinggi ke hilir, maka dengan sebab ke hulu ke hilir ni orang panggil jadi bercerai kita. Fahalumma, maka hadilah oleh engkau dah, hadilah olehmu kita pakat mari berhimpun. Falnahtashid li harbil arabi huna, maka pakat berimpunglah oleh kita jadi sah li harabil arabi, supaya kita nak menyerangi akan orang-orang Arab di sini, aifi halulah. Jadi apabila berita-berita ni sampai kepada saat tu, laki katanya fabalagha dzalika, maka telah tercampailah akan berita daripada Fok Farih, setengah gi kepada shimal, setengah gi pada janub, setengah gi kepada hulu, setengah gi pada hilir. Mana tak fabalagha dzalika, maka tercampai akan beritaan zalika, akan dimakan itu aima zukir min wilayati amrihim Mahran ar-Razi wa hafaru haulahum khandaqan. Nah, tak situ. Fabalagha dzalika, maka tercampailah akan beritaan zalika, akan dimakan itu. Nah, dimakan mana ha takdir aima zukir min wilayati amrihim Mahran ar-Razi wa hafaru. Tercampai berita akan dimakan itu akan barang yang tersebut daripada merentahlah akan mereka itu, mereka itu al-furusna oleh Mahran ar-Razi, wa hafaru, memperintahlah oleh Mahran ar-Razi so galikan akan parit, untuk nak mempertahani daripada orang-orang Islam, nak menyerahkan akan mereka, maka di parit-parit mereka bubuhkan akan besi-besi yang tajam. Siapa berita? Sa'dan, akan Sa'ad. Berita ni siapa? Kepada satu ketua daripada pimpinan orang Islam, ialah ketua yang dilatihkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Apabila berita ni siapa kepada Sa'ad? Fasaraha ilaihim ibna akhihi Hashima ibna Atabah ibni Atabata fisnai asyara alfa. Fasaraha, maka mengutus ia. Saraha ni ada makna utuh, ada makna mempelarikan akan dia. Makna saraha tika ni makna arsalah. Maka mengutuhlah ia Sa'ad. Apabila dengar berita ni, Sa'ad pun utuh, latihkan orang ilaihim, gi kepada mereka itu, kepada al-furusi, hak duk galikan parit, duk cadengi untuk nak perang dengan orang Islam, bubuhkan besi-besi yang tajam, sebagai wak perakat orang Islam. Maka utuhlah Sa'ad pergi pada mereka. Utuh siapa dia? Ibna akhihi, akan anak saudaranya, anak saudara bagi Sa'ad. Deh, hatta anak saudara dia pergi. Siapa dia anak saudara bagi Sa'ad ni? Anak saudara ya anak bagi adik dia, kakak dia tu gitu mula dah. Hatta anak saudara dia tu siapa dia namanya? Badar pada ibna akhihi Hashima, kena kepada Hashim, badar pada ibna akhihi. Siapa dia anak saudara bagi Sa'ad? Hashima, ialah kena pada Hashim ibni Atabata, anak Atabah. Ya tu kan anak saudara ya. So pergi tengok Fok Farih, hak duk gali telaga, hatta mata gelak ya, ialah kena pada anak saudara dia. Hatta saat ni tu fisnai asyara alfa. Gipo tak ada tamadal lah, daripada tentera-tentera tu 12,000 pergi tengok sana. Tengok demo duk gali parit, hatta akan masalah mata gelak, dan hatta tentera-tentera yang ada mana? Yang ada di Haub Jalulah, daripada Fok Farih duk galikan masalah parit-parit, maka hatta sekali dengan anak saudara dia tu Atanah Hashim bin Atabah 12,000 daripada tentera. Waja'ala, dan menjadi ia Sa'ad Qarnai. Waja'ala, dan menjadilah ia Sa'ad daripada tentera saat ni, dan latihkan anak saudara sebagai jadilah orang yang pergi tengokkan kerja dan urusan bagi Fok Farih saat ni tu 12,000, dan menjadikan ala muqaddamatihi, di atas orang yang memperdului. Muqaddimah ni orang duduk depan lah,
orang sah depan. Daripada 12,000 tu latih ke anak saudara sebagai jadi utusan dia. Lepas tu maka latih orang duk depan saat ni tu daripada 12,000 ni siapa dia? Menjadi al-qa'qa'ah. Menjadi akan qa' dah duk sebelah depan sah depan. Hasbama amara umaru. Sekira-kira barang yang telah mentitahlah akan dia oleh Umar. Umar sunah gana, Umar titah ke saat suhuat lagu tu. Maka Nasaat pun memperlakukan 12,000 daripada tentera hatta pergi tengok kerjaan dan urusan daripada Fok Faris duk galikan parit. Lepas tu fasaru, maka berjalan mereka itu isna asyara alfan. 12,000 daripada tentera ataupun juyushul muslimun tu. Berjalan fi safar pada bulan Safar. Fi safarin yakni fi syahri Safar, yakni pada bulan Safar. Dalam bulan Safar latih oleh Sa'ad sebagai titah daripada Umar, sebagai arah daripada Umar, maka latih 12,000 orang depan ialah kena pada kok-kok. Maka berjalanlah pokok tentera ni 12,000 dalam bulan Safar. Bulan Safar tu daripada tahun mana? Minas sadisata asyarata, daripada tahun yang ke-16 daripada hijrah. Wajah minas sanati as-sadisata asyarata, daripada tahun yang ke-16 daripada tahun Islam, tahun hijrah. Dah hatta atau jale 12,000 yang diutuh oleh Sa'ad akan anak saudara nama Hashim ibni Atabah. Maka sekalinya 12,000 tentera orang duk mukadimah duk depannya kena kok-kok. Maka berjalan tu pada bulan Safar daripada tahun yang ke-16. Lepas tu hatta atau hingga datang oleh mereka itu. Datang mereka itu pada Jalula'a tu. Datang mereka itu Jalula'a akan tempat yang bernama Jalula, yang lari oleh Yazdajardu daripada Al-Madain, daripada Kota Putih. Dan maka buat ni pun jalan 12,000 tentera yang dilatih ke anak saudara dan duk depan kena pada kok-kok. Lepas tu datang siapa Jalula'a. Lepas tu fanhasara al-furusa, maka terlikunglah ia. Maka melikunglah oleh al-furusu. Maka likung Fok Faris. Apabila Fok ni siapa pada Jalula, maka melikung oleh al-furusu, maka menghisar oleh Fok Faris fi khanadihim pada parit-parit mereka itu. Maka apabila Fok ni siapa pada Jalula, maka melikunglah oleh Fok Faris. Fok Faris pun likung. Siapa berapa hari duk likung tu? Samanina yauman, pada masa 80 hari. Apabila Fok ni siapa di Jalula, maka Fok Faris dia buat peng siap dah gali parit, lepas tu buh perkara-perkara yang besi daripada besi-besi yang tajam sebagai buat perakat. Lepas pada tu apabila Fok tentera Islam siapa situ 12,000 orang di Jalula, maka melikungi oleh Fok Faris. Kepung lah. Kepung saat itu duduk situ masa 80 hari. 80 hari wala yaqdiru alaihim, dan tidak kuasa ke atas mereka itu di atas al-furusi. Tak kuasa, tidak kemampuan al-muslimuna, oleh orang-orang Islam nak menyerangi. Apabila orang Islam siapa situ 12,000 orang, apabila siapa situ melikung oleh Fok Faris, duduk dalam situ masanya lebih kurang 80 hari, maka orang Islam nak buat apa tak boleh. Tak ada kuasa, tak ada kemampuan nak serang dan pula nak memperangkan akan mereka. Dah. Lepas tu wa ba'da hazihil muddati, dan selepas daripada ini masa ini waktu 80 hari ni, apabila dilikungkan oleh Faris, ialah di tempat yang nama Jalula. Tengok molek. Maka selepas pada ini masa, waitu wabak dahazihil muddati, dan selepas daripada ini masa. Masa mana?
thamanina yauman, pada masa 80 hari yang dilikungkan oleh Fort Faris di Kepung Faris akan tentera Islam 12,000 ni, in kasyafa lahum, terbukalah dan ternyatalah lahum, bagi mereka itu, bagi al-muslimin. Duk situ 80 hari dilikungkan oleh Fort Faris, nak tubik tak boleh, nak buat apa tak boleh, nak serai pun tak boleh, serai gaduh-gaduh pun tak boleh. Dalam parit tu ada besi yang tajam, maka tak boleh nak buat apa. Orang Islam tak ada kemampuan, tak ada kuasa nak seraikan mereka. Duk mari selepas ada 80 hari, maka terbuka, maka orang panggil terbuka jalan. Bagi orang-orang Islam tu tariqun, terbuka bagi mereka saat itu oleh satu jalan. Satu jalan masa 80 hari itu terbuka, dan ternyata lagi pula orang panggil terbuka, hak jadi kepik, jadi sumat, dilikungkan oleh Fort Faris, maka terbuka jalan. Bagi orang-orang Islam itu buka satu jalan minal khandaki, daripada parit itu. Jadi boleh jalan dah lah. Apabila lama-lama duduk 80 hari tu, jadi pecah jalan. Jadi terbuka jalan. Jadi gari jalan lah. Kita nak serai mereka lagu mana, kita nak gapo, nak gapo, nak menghujung mereka lagu mana, terpa mana, maka terbuka jalan, boleh jalan. Daripada parit. Kanal musyrikuna, adalah oleh orang-orang musyrikun, yakni daripada Fort Faris. Ada ke apa? A'adduhu, membuat persiapan oleh mereka itu. Perhati, ngaduk negara. Membuat persiapan oleh mereka itu Fort Faris. Buat persiapan, akan dia akan at-tariq, akan jalan. Fort ni dapat jalan, maka nampak di jalan tu daripada parit semua tu likung mereka. Apa tu mereka tu kepung Fort Faris tu pun likung Fort Islam, maka di celah tu orang Islam pun tergambar, terbuka jalan satu jalan. Yang mereka saat ni Fort Faris dia buat persiapan di jalan tu apa? Lisairi khailihim, supaya nak menjalani akan kuda mereka. Di satu jalan di parit yang berlikung tu, ya ada satu jalan, ada satu lubang yang untuk nak menjalani kuda, untuk nak seraikan Islam. Maka Islam dapat satu jalan tu. Jalan ni lah untuk yang boleh kita nak seraikan Fort mereka. Jalan tu asal Fort Faris buat cadangan untuk apa? Untuk memperlari dan memperjalani akan kuda mereka. Perhati molek. Fahajamu, maka menghujunglah oleh mereka itu al-muslimun ataupun juyushul muslimin. Menghujung, menterpa, menyerangi. Minhu, daripada satu jalan ni. Serah lalu apabila dapat satu jalan terbuka saat itu, maka orang Islam pun hujung lalu dah. Serah lalu masa 80 hari dikatuk, dikoci dan pula dilikungkan oleh Fort Faris. Maka demo ni dapat satu jalan mereka sana cadangan untuk pelarikan kuda, maka Fort Islam pun serah mereka tu di satu jalan tu. Jalan mereka duk cedek untuk kuda mereka dah. Maka Fort Islam dapat satu jalan, satu terbuka situ, satu pintu, maka mereka pun serah. Islam pun serah. Mana tak? Fahajamu, maka menghujung mereka itu al-muslimun, maka menyerangi oleh mereka itu al-muslimun, minhu ay min tariqin wahidin, daripada satu jalan mereka cadek untuk pelari kuda mereka ni. Wa qataluhum, dan pula menyerangi oleh mereka itu al-muslimun, hum akan mereka itu akan al-furusah, daripada keluarga-keluarga Azdiri apa Azribijan, dan pula daripada ahlu iklim tu serai di satu lubang tu. Perang di antara orang Islam dengan mereka saat ni, kita lang syadida, sebagai peperangan yang bersangat-sangat popai, maka perang yang bersangat-sangat yang maraknya, yang kuatnya, yang mati lah, macam-macam lah. Lagi pula peperangan yang bersangat ni syabihan, yang menyerupai lah ia,
yang sebandingilah ia serengih sekali ni bi kita lilailatil harir. Nah, seumpama serengih bagi apa? Malam al-harir. Nah, Syafi'i buat kerja selalu bi kita lailatil harir, yakni sebandingi dengan peperangi bagi al-harir. Harir tu mana kata malam yang sangat sejuk. Malam tu tak ada bunyi suara apa Islam perang dengan Faris malam tu dah serupa dengan suara sekor hanya duk bunyi ataupun suara sekor burung. Malam tu sangat sejuk, lagi pula malam yang gelap gelita, maka tak ada bunyi suara apa. Orang Islam pun penat, orang kafir pun penat, maka tak ada bunyi suara suara, malaikat suara seekor suara dah. Suara bagi sekor anjing ataupun sekor burung. Kerana sejuk, lagi pula ketakutan, lagi pula mati pun ramai, tak ada bunyi suara malaikat suara sekor dah. Suara bagi sekor burung qayun ataupun sekor burung ekor anjing. Bunyi malam tu. Maka malam hak perang terik ning pun dah supaya dengan tu, supaya dengan suara di malam bagi lailatul harir. Apa tu? Illa annahu kana, malaikan bawasa ada ia peperangan ni, hazal qital ni, peperangan ni serupa dengan peperangan lailatul harir, sangat sejuk, sangat takut, sangat penat. Tak ada bunyi malaikat serupa dengan seekor burung yang duk canati upai bagi ibunya. Kik. Bahkan perang malam ni orang panggil seumpama dengan malam lailatul harir tu, tapi illa annahu kana, tetapi bawasa. Jadi illa annahu tu pakai lakin annahu, tetapi bawasa adalah ia hazal qital ni, peperangan di jalur ni as-ra'a, ialah terlebih cepat, terlebih segera lagi. Jadi di malam lailatul harir tu cekak dah. Orang panggil perang kuat dah. Siapa tak ada bunyi suara apa, malaikat suara suara seekor burung yang nak cek. Tapi malam ni perang yang kuat lagi, yang sangat tersegera lagi, cepat pada malam tu lagi. Faqatala ataupun faqutila, maka diserang dan dibunuh minal musyrikin, daripada orang-orang kafir musyrik ini, maqlatan azimatan, sebagai perbunuhan yang amat-amat besar. Dia bunuh yang besar sangat, bunuh yang hebat sangat. Siapa kata orang-orang Islam saat ni tu orang panggil cepat sangat, dan orang kafir pun cepat. Nasruddin bangun diri dah. Dan mau nak pergi punah majlis ramai-ramai ni. Tak kira bayi berhenti mengajar sini dah. Bangun diri dah. Fakutilah, maka diperangkan, diserang minal musyrikin, daripada orang-orang musyrikin, maktalatan azimatan, sebagai serangan yang amat-amat besar. Wantahal qitalu, dan sudahlah dan selesailah oleh peperangan bihazimatihim, dengan sebab kalah oleh mereka itu siapa dia? Al-musyrikin. Kalah perang boleh satu lubang daripada jalan ni, hak mereka itu nak menjalankan kuda di parit saat ni, maka orang Islam pun ambil peluang tu serang. Maka apabila serang dapat kemenangan, maka selesaikan masalah serangnya saat itu dengan kalah mereka. Ila khanikin, hal keadaan mereka, mereka itu orang Faris dan pula pun musyrikin ni, ila khanikina, ai hala kaunihim, hal keadaan mereka itu berasa terpecik dan terkepik, wasa terpecik dan terkepik mereka. Apabila sangat serai 12,000 daripada tentera, maka bagi mereka wasa terpicik. Mereka itu wasa tersepik, mereka itu wasa bombing pun sepik, wasa tahu nak pergi ke mana, tahu nak buat gana dah weh. Wasa kepik dan sepik dan terpicik, wasa habis gamuk. Tuan kata ila khanikin, gi kepada mereka itu wasa kepik, wasa sumak, wasa sepiknya bombing nak lari tak boleh dah.
Dengan apa? Sebab serai yang amat-amat kuat oleh orang Islam dan cepatnya serangan ni. Fatabi'ahum ilaiha. Maka memperikuti akan mereka itu akan al-furusah. Ilaiha kepadanya, kepada al-jalulat ni. Pada jalulat perangin sini ni. Al-qa'qa'u. Oleh kok-kok. Maka turut nah. Maka orang jadi palanya duk sah depan tika ni. Daripada tentera 12,000. Ialah kena kepada siapa? Ialah kena kepada al-qa'qa'. Nah, maka ketika ni mengikutilah kepadanya, kepada jalulat ataupun kepada serangan di jalulat ni oleh qa'qa'. Wal muslimun, padahal orang-orang Islam, wa hazamahum, dan mengkalahlah ia akan mereka itu, akan siapa dia? Akan al-furusa minha, daripada jalulat. Benih pula perang sini. Dah. Maka benih orang-orang Islam perang di jalulat ni. Amma yazdajardu, adapun yazdajardu, fa innahu, maka bahasanya yazdajardu, lamma balaghahu, tak kalau siapa berita akan dia akan yazdadadu, yazdajadah, imtilaku jalula'a, oleh memiliki dan merentahi, mengawali akan jalulat oleh orang-orang Islam pula. Tentera yang dihantarkan oleh Sa'ad 12,000 anak saudara dia tu sebagai pimpin ni, dan pula mengikuti di hadapan tu oleh kok-kok dah. Maka berita ni siapa akan yazdajad oleh kata fofok Islam ngetah pada sini, kawal pada sini, memiliki teraka, meninggal ia yazdajad hulwana, akan satu tempat hulwan. Ya pun tinggal pula dulu, tinggalkan Al-Madain dah, tinggalkan kota-kota putih dah. Apabila orang Islam serai sini, ia tinggal pula hulwan. Lepas tu watawajjaha, dan pula menuju ia, menghadapi ia siapa dia? Ia yazdajadu gi pada dah ilar rai, gi pada rai. Pada tempat lain pula. Apabila ia tahu kata orang Islam serai sini benar pula, dengar berita ni, ia pun hundur diri. Lari tinggal tempat jalur lagi, tinggalkan hulwan, pergi pada mana? Rai. Fasaral qa'qa'u, maka menjalani pula qa'qa'. Apabila dengar yazdajadu saat ni tu lari pada Rai, maka turut oleh qa'qa' ilal hulwan, pergi pada hulwan. Wamtalakaha, dan memiliki dan merentahi ia qaq akan dia akan al-hulwan, akan hulwan pula lah. Apabila yazdajadu tinggal hulwan, maka qaq pun gini hulwan, maka situ hulwan saat ni tu dah. Maka nak qaq saat ni tu yazdajadu pun tinggal dengan fok farih, maka mengetah pula situ tu oleh qaq. Jadi qalwah negara Islam sekat dulu. Summa arsala Sa'dun qadatu dulu. Kamar kata wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ijma'u, dan bermula ijma'. Yasihhu, sahlah ia ijma'. Apakah ia ijma'? Ijma' tu gapan kata dah dah. Dia panggil apa dia? Ittifaqu ta'ifatin ataupun ittifaqu ulama'il asri. Sepakat oleh ulama di semasa tu. 12 orang pada ulama besar-besar. Sepakat di zaman dia tu di atas satu hukum yang baru. Pakat kira, pakat bicara, pakat perahkan otak-otak dan pula otak-otak mereka, fikiran mereka di atas satu masalah yang timbul baru masalah. Wal ijma', dan bermula sebulat suara daripada ulama, yakni sepakat oleh ulama semasa ni. Yasihhu, ialah sah ia ijma'. Bikaulihim, dengan perkataan mereka itu. Boleh kita kata sah ijma' dengan sebab perkataan mereka. Makna kata mana? Ai bikaulil mujtahidina. Dengan sebab perkataan bagi fok-fok mujtahid, maka dia pergi beripung sepakat satu suara dan persetujuan satu suara, maka boleh jadi ijma' juga dengan satu suara mereka. Buat itu.
Makna kata ijmu' ni bukan sekadar perbuatan mereka pakat buat lagu tu semaya, pakat semaya belakang. Dengan perkataan mereka kata, semaya fardu ni wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Maka ulama-ulama yang besar-besar pakat kecek lagu tu 12 orang ulama mujtahidin pakat sepakat kata semaya tu wajib. Maka dengan perkataan mereka tu boleh jadi ijmu' juga. Tu mana kata yasihu biqaulihim ai biqaulil mujtahidin, dengan perkataan bagi mujtahidin. Lagu mana? Ijmu' tu dengan sebab perkataan bagi mujtahidin, kita ayat dah fa mujtahid, fa aling 12 ilmu, ingat Quran, ingat hadis. Ijmu' sepakat ni fi hukmin, pada satu hukum. Tulis molek fi hukmin, yakni pada satu hukum. Hukum mana? Kainin, sifat. Orang panggil harajah jatuh selepas pada isi nakirah, i'rab jadi sifat. Kainin wasabitin, yang adalah ia satu hukum ni, minal ahkami, daripada segala hukum syarak. Makna kata pakat mereka itu mengata pada satu perkataan, pada satu hukum tu adalah ia daripada segala hukum syarak. Bukan hukum duniawiyah nah. Murad dengan hukum tika ni hukum ukhrawiyah, yakni hukum akhirat. Tak sakut dengan hukum dunia, hukum akhirat. Makna masalahnya hukum tu bersakut dengan hukum-hukum syarak, hukum syariah lah. Kemudian ijmu' dengan perkataan mereka itu saat ni oleh mujtahidin. Mana perkataan mereka? Tu orang panggil maqulul qauli. Innahu tu jumlah tu jadi maqulul qauli, jadi bagi qaulil mujtahidin. Dengan perkataan mujtahidin pada satu hukum daripada hukum-hukum syarak, hukum akam ni. Kata anak innahu, nak baca innahu tu, tak nak baca annahu tak boleh sebab dia maqulul qauli. Selepas dah lafaz qala tu, lafaz qauli. Innahu bahwasanya al-hukma tu, katanya perkataan syarak, perkataan ulama mujtahidin kata innahu bahwasanya syai' tu hukum tu halalun, halal ia. Pakat sepakat kata apa? Daging lembu ni halal masalah. Pakat no. Pakat tu daging lembu ni halal. Misalnya kita lahmul baqar. Gapo lahmul baqar? Yakni daging lembu masalah. Pakat kata daging lembu ni, maka daripada mujtahidin kata ana, qauli mujtahidin kata ana. Dah. Perkataan mujtahidin katanya apa dia? Yakni daging lembu tu halal. Innahu halalun. Pakak kecek fok mereka kata, daging lembu ni halal. Ulama-ulama yang besar saat ni tu kata halal. Supaya ulama-ulama tani hadut apa orang panggil, hak dengar hak baru ni, daripada tok guru besar-besar di petani suruh gi nasihat satu orang yang ada cara kitab yang pelik. Namanya daripada Malaysia, duk dengar babak duk kecek tu, orang panggil pakak sekira ulama-ulama tani. Nak nasihat kepada dia ni lagu mana? Dia ada karya kitab tu, dia kata Pak Dok ni salah. Pak Dok ni karya kitab dia tu, dia kata Pak Dok ni suruhlah kitab tu salah 2, 3, 4. Jadi semua pakak berkumpul ulama-ulama taning, pakaknya satu suara kata kitab dia ni betul ke tak betul, kitab dia kena ke tak kena. Tu dia panggil satu suara. Sepakat suara kata kitab ya semua tu tak betul. Hak dok kata pada itu silap di dalam bab akidah dan pula silap daripada bab masalah satu kitab akidah. Maka tu baik ngeluar hukumnya daripada tu orang panggil tak siapa tanggung ijma', tapi orang panggil sebulak suara sekira-kiranya kitab musannif, kitab bagi pada kena ke tak kena. Semua dia kata dalam kitab tu kitab pada tak betul, dan pula pada itu lari daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Maka satu suara daripada ulama tani kata dak betul, lagi pula kata dia tak kena. Lepas tu ada satu orang ni kata kita yang nak kata bu'enya, kita kena pakat nasihat dia. Kita kena pakat nasihat. Kita tak serak ya, tapi nak nasihat dia. Nasihat kau nak? Nasihat kata kira molek dulu deh. Jangan duk gaduh, demo duk kata pada silap, kabar-kabar demo silap. Paya kata kan, sekira kalau kita ya betul sungguh, kena sungguh. Ya nak kan nak wituk urutan ning tu kucuk kaki ya belaka. Babak tahu tak boleh jadilah tu. Ni kalau kita pakat pergi jumpa buat lagu tu, kau somong lagi. Dia kata, kau nampak itu lagi lah dia ning.
Deh. Lepas ni ulama-ulama kata ana pakat satu suara pakat kata daging lembu tu halal. Sebab apa? Lembu yang hidup di atas darat teh, dia tak hidup dalam air. Adapun binatang hidup dua negeri, hidup dalam tanah, hidup dalam air gatik, hidup atas darat teh tak halal. Sebab apa? Ulama tu tak halal. Orang panggil sat kerembuk kerenam supaya kita tak boya. Boleh angkat tak boya? Di dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh. Kenapa? Ia hidup kerembuk kerenam, hidup darat atik, hidup le air. Hak ni tak halal. Adapun daging lembu semua pak mazhab daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Malik, daripada Abu Hanifah, daging lembu ni halal. Maka ini jadi perkataan ni sah ke apa? Ijma' ni sah dengan sebab perkataan mereka. Jadi ijma' dengan sebab perkataan. Au haramun duk Nasruddin. Negara pula diri pula. Au haramun ataupun sepakat ulama katanya apa? Haram. Gapo misalnya kita kata syurbul khamar ataupun al khamar, yakni arak. Dah. Semua daripada ulama pakat kata ana, kata arak sakning tu haram. Kerana kullu muskirin haramun. Tiap-tiap perkara yang mabuk haram. Lepas tu al-khamru haramun. Tengok dulu. Wajibun ataupun perkataan mereka itu kata wajib. Mana wajib? Wajib ke apa? Wajib puasa. Wajib ke apa? Wajib semaya. Wajib ke apa? Wajib keluar zakat. Tu orang panggil ijma' nisbah perkataan mereka sepakat tu wajib. Mandubun ataupun perkataan mereka sepakatnya kata sunat. Gapo sunat? Sunat semaya hari raya. Semua kata sunat. Tak ada ulama sore pun kata semaya raya tu wajib. Tapi dalam Syafi'i kita sunat hari raya Idul Fitri wa Idul Adha sunnatun muakkad. Tu baik sunat muakkad ke tak muakkad, hak tu suku pula. Tapi semua sebulak suara dengan perkataan mereka Idul Fitri ataupun orang panggil gapo salatu Idul Fitri, semua itu dikata sunnatun ataupun mandubun, sunat. Tak ada seorang ulama katanya dia tu jadi wajib. Sunat. Au ghairu dzalika ataupun lain daripada dimakan itu. Dimakan mana? Mazukir minal halali wal harami wal wajibi wal mandubi. Semua tu. Wa hadza dan bermula ini apa? Ini orang panggil apa ni? Deh. Wahaza dan bermula ini al-ijma' biqaulil mujtahidin fi hukmin minal ahkam. Tak situ. Wahaza dan bermula ini al-ijma' biqaulil mujtahidin fi hukmin minal ahkam innahu halal. Huwa ia mubtada yang kedua dah. Haza mubtada yang pertama, huwa mubtada yang kedua, al-ijma' khabar bagi huwa. Hipung mubtada kedua dengan khabar jadi khabar bagi haza. Huwa ia haza al-ijma'u al-qawliyu. Nama pesini ijma' sebulaknya dan sepakatnya yang bahasa perkata tuan-tuan, al-ijma' al-qawliyu. Orang panggil ijma' yang pesing perkata kata hak ni halal, hak ni nya haram, hak ni nya wajib, hak ni nya sunat, hak ni nya makruh. Orang panggil ijma' yang pesing qauli. Wa yasihu aidan dan sah pula weh. Tengok. Wa yasihu aidan dan sah pula aidan ai kama yasihu ijma' bi qaulihim, dan sah ijma' dengan perkataan mereka. Dah bi fi'lihim, dengan sebab sepakat perbuatan mereka itu perbuatan bagi al-mujtahidin. Boleh jadi ijma' juga sebab perbuatan mereka buat kok ni laka. Pakat semaya jemaah, lagi pula semaya fardu ni wajib. Pakat dah buat lagu ni agak wajib. Maka dengan perbuatan bagi al-mujtahidin boleh jadi ijma' juga. Dah pakat semaya, pia keluar zakat belaka, pia puasa. Daripada golongan ulama mujtahidin pakat buat macam ni. Maka ijma' perbuatan, orang panggil jadi sepakat perbuatan, maka jadi ijma' juga weh. Maknanya bi ayyafa'alu. Tu buat taswih. Takdirnya lagi ana. Ai wazalika ijma'u. Tak. Wazalika zalika apa? Ai sihhatul ijma' bi fi'lihim.
musawwarun wa itu wa dzalika dan bermula dimainkan itu ai sihhatul ijma' bi fi'lihim sah ijma' dengan perbuatan mereka nana musawwarun ditaswirkan diwak rupakan bi ayya fa'alu dengan bahasa perbuatlah oleh mereka itu al-mujtahidun perbuat fi'lan sebagai satu perbuatan. Ulama-ulama mujtahid buatkan satu perbuatan. Misalnya pakak semaya belaka. Misalnya pakak puasa belaka. Maka semaya dan puasa mereka saat itu dah. Orang panggil perbuatan di ijma' Zaidi. Bangun Zaidi. Sebagai perbuatan yang di ijma' dah fi'lan fayadullu fi'luhum. Maka menunjuklah oleh perbuatan mereka itu perbuatan bagi al-mujtahidin ala jawazihi di atas haruhnya haruh fi'lihim. Apabila mereka pakat wak lagu ni belaka, pakat semaya belaka, maka tunjuklah oleh perbuatan mereka tu tunjuk taharuhnya haruh perbuatan mereka. Makna boleh buat lagu ni. Dah. Wa illa dan jika tidak ay wa illam yadulla fi'luhum ala jawazihi bi an yadulla ala ghairi jawazihi. Gitu. Wa illa dan jika tidak ay wa illam yadulla fi'luhum ala jawazihi bi an yadulla ala ghairi jawazihi ala harami masalah. Jika tidak perbuatan mereka itu tunjuk di atas haram dengan bahasa perbuatan mereka tunjuk di atas haram masalah. Tengok. Kanu adalah mereka itu mujtami'ina berhimpun oleh mereka itu al-mujtahidun pakat berhimpun ala dhalalah lah di atas kesesatan. Kalau perbuatan mereka pakat berkumpul pakat sepakat di atas perkara yang tak haram, di atas perkara yang haram, makna perbuatan mereka itu orang panggil sepakat di atas dhalalah, di atas sesat. Maka tika ni berlawan dengan hadis Nabi kata la tajtami'u ummati ala dhalalah. Nah, Nabi kata tidak berimpunglah oleh umatku daripada ulama umatku ni di atas kesesatan. Maka berlawan dengan hadis tu. Bahkan syarak sendiri datang nak ismah bagi ijma'. Apa kok mana? Kalau perbuatan mereka tak tunjuk tahrim, makna perbuatan mereka tunjuk tahrim. Maka tunjuk tahrim, makna mereka tu pakat berkumpul, pakat berhimpun di atas buat kesesatan. Maka apabila buat sesatan, buat perbuatan mereka tunjuk di atas perkara sesatan, maka jadi berlawan dengan ismatus syar'i dan pula mafhum daripada hadis la tajtami'u ummati ala dhalal. Jadi berlawan. Pakok mana? Makna kata mereka itu tak sepakat sekali-kali di atas kejahatan dan di atas kesesatan. Tengok. Wa taqaddama dan telah terdulu, telah terlalu annahum akan bahasa mereka. Oleh bahasa mereka itu terdulu maksumuna. Dipelihara akan mereka itu, dijaga mereka itu. Kenapa? Limafhumil hadis syarif. Kerana pehe daripada hadis Nabi dan pula wa ismati syarak. Mereka itu tak sepakat sekali di atas kesesatan. Kerana apa? Kerana mereka itu maksum. Kerana pehe daripada hadis Nabi itu maksum. Ai limafhum min hadis as-syarif la tajtami'u ummati ala dhalalah. Dipelihara min zalika daripada dimakan itu dimakan al-mazkur min fi'lihim ataupun min kaunihim mujmi'ina ala dhalalah. Maka dipelihara mereka itu daripada keadaan mereka itu pakat berimpung di atas sesat, maka dipelihara. Kerana pahal pada hadis Nabi kata umat daripada ulama umat dia tak berimpung sekali-kali di atas sesat dan syarak pun jagakan akan ijma'. Maka jika lagu kuning orang panggil tak boleh jadi mereka nak pakat berkumpul, pakat nak berimpung di atas kesesatan kerana pahal daripada hadis Nabi. Orang panggil terdulu mereka bahasa mereka dimaksumkan, dipelihara daripada kesesatan dan pelihara daripada kejahatan. Dipelihara min zalika ay min kaunihim mujmi'ina ala dhalalah. Qalu berkata mereka itu. Berkata mereka itu. Kita kata al-mujtahidun. Kata mana? Wala yakadu. Dan tiada hampir. Yutahaqqaqu dhalika. Ditahaqquk. Dihakan itu dimakan fi'lihim tu.
Tidak apa nak tahakkuk dan nak cerah akan perbuatan mereka. Tu mana? Wala yakadu. Dan tidak hape yutahaqqaqu dzalika, dicerah akan dimakan itu, ditahakkuk dimakan itu, dimakan fi'lihim ala jawazi. Tak hape nah ditahakkuk. Kata orang panggil perbuatan mereka tu harus tidak hape lah oleh tahakkuk, bahkan mereka itu tak berimpung sekali-kali di atas kesesatan. Kenapa tengok? Fa innal ummata, maka sesungguh bahasa ini umat Nabi ni, ulama pada umat Nabi ni, mata fa'alat syai'an, bila masa dia buat akan satu perbuatan, mata fa'alat syai'an, bila masa memperbuatlah ia al-ummah syai'an, fala budda, maka pasti mim mutakallimin, daripada seorang yang bercakap bihukmi zalika syai', dengan hukum dimai kita syai'. Makna kata umat ni, ulama umat ni, dia pergi buat satu kerja, maka nascaya adalah orang tu berkecek dengan hukum itu. Sebab tu orang panggil ulama-ulama, dia nak kecek gapo, dia nak buat gapo, dia kena kira. Sebab dengan perbuatan dia, perkataan dia, makna orang kecek, orang buat kira. Sebab tidak tertahakkuk, tidak apa tahakkuk dimakan itu, dimakan fi'lu, fi'luhum ala jawazi itu. Makna kerana umat ini apabila dia buat satu perkara, maka semua orang-orang itu kena kecek dengan perbuatan mereka. Sebab tu mereka nak kata gapo, mereka kena beringat. Mereka nak mengeluarkan hukum gapo, mereka kena jaga. Mereka nak buat gapo, mereka kena jaga. Kerana mereka itu dikatakan siraju ummah, pelita bagi ummah. Kerana datang daripada satu hadis Jibril. Nabi kata, dah aku ada tanyakan Jibril. Sa'altu Jibril, aku ada tanyakan Jibril. Jibril, Nabi tanyakan Jibril, apakah ulama daripada umatku? Apakah ulama daripada umatku ni, hai Jibril? Jibril kata, siraju ummah, orang panggil pelita-pelita daripada umat ini. Makna pelita daripada umat ni, tempat suluhnya nak cerah tak cerah, kena ulama-ulama daripada umat engkau tu lah ya Muhammad, sebagai jadi pelita-pelita bagi umat ini. Lepas tu Nabi ada kata di dalam hadis, ulama-ulama daripada umatku ini, seolah-olah pangkat dia sama tinggi dengan nabi-nabi daripada Bani Israel. Perak ni. Kerana Nabi ada tanya Jibril, ulama dah timbul daripada umatku, maka mereka ni dibanding supaya apa? Jibril kata sirajul ummah, pelita-pelita bagi ummah. Maka kelebihan ulama-ulama daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangkat dia tinggi tak tinggi sama dengan para nabi daripada golongan Bani Israel. Sebab tu ulama nak kecek gapo, orang buat kira. Dia waktu buat satu hukum, orang pakat kecek dengan hukum tu. Dia kata gapo, orang tu rau. Lepas tu dia buat gapo, kena orang kecek dengan benda tu. Sebab tu tak tahakkuk perbuatan mereka, tidak apa tahakkuk, melainkan perbuatan tu sudah jadi ijmu' daripada ulama. Tengok mulai. Gapo masalah? Kemudian ijmu' tika ni kita katanya ada ijmu' al-qawli. Ada ijmu'nya ijmu' fi'li. Tengok. Perhati mulai. Jadi khulasah kita hari ni duk bercara al-ijma'. Al-ijma' yakni sebulat sara ittifaqu ulama il-asri. Yakni sepakat oleh ulama yang semasa tu. Dan semasa dia tu berimpun ulama besar-besar 12 orang. Syarat kurang-kurang nak ijma' ni 12 orang pada ulama besar. Lepas tu nak sampai 13, 14 ikutlah. Tapi kurang-kurang syarat nak jadi ijmu', sama ada ijmu' qauli, sama ada ijmu' fi'li. Makna kata kena berhimpun, pakat kata pada satu benda tu wajib ke halal 12 orang pada ulama besar, kurang-kurang. Kalau sampai 13, 14 tu tak ada kena kecek dah. Kalau pergi kata tu 5 orang ulama besar, tak adil lagi. Kalau kata 6 orang ulama besar, tak adil lagi. Tokoh-tokoh daripada ulama mujtahidin 3 orang, tak adil ijmu'. Dia kena kurang-kurang syarat pada ijmu' ni 12 orang daripada tokoh-tokoh ulama mujtahidin yang mengata pada satu perkara ini haramun atau halalun. Baru jadi sebulat suara sepakat perkataan itu jadi ijmu'. Kalau ulama tu 7 orang, 3 orang, 4 orang, dia tak jadi ijmu'. Kemudian ijma' ni tu dua. Ada al-ijma' al-qawliyu dan ada wal-ijma' al-fi'liyu. Faham tak?
Ijma' yang pesing perkataan. Sebulat suara yang bahasa perkataan, ia jadi ijma' juga. Makna tak benda ni nak ingkar tak leh, nak tolak tak leh. Apabila sudah jadi sepakat suara, sepakat perkataan kata, benda ni halal, benda ni haram, benda ni haram, benda ni makruh, orang lain nak pergi pengata, hai hak ni dak weh, hak ni halal weh. Maka ulama kata hak ni haram, dia pergi kata halal. Maka orang tu jadi fahuwa kafirun. Apabila dia gi pungah, dia gi bukan, dia gi ukan, hak sudah digapa? Di ijma' perkataan ulama-ulama kata perkara ni halal. Mana tengok? Wal ijma' yasihhu biqaulihim, dan ijma' sah dan harus dan pakai biqaulihim ay biqaulil mujtahidin. Dengan perkataan daripada ulama-ulama mujtahidin kata ana innahu tu makul qauli, innahu bahasanya asyai ataupun al-hukma ni halalun halaiya, mana mislu ijmali qauli, seumpama yang ni. Lepas tu kita tengok ni, kita buat misal mudah nampak tapi misal mudah nampak kata pada masa mereka itu pandangnya mereka pakai ijma', pakai sebulat suara. Kata apa? Lahmul baqari, daging lembu, wasyati, dan daging kambing ni kita katanya fahuwa halalun indahum, halal boleh makan. Maka sepakat ulama besar-besar 12 orang tokoh-tokoh ulama mujtahidin kata, hei, daging lembu ni kita pakat makan, boleh makan. Kerana kita tahu ulama seorang ni kita tahu namanya Syafi'i, ulama seorang ni nama Zaidi, ulama seorang ni namanya Hisham, ulama seorang ni 12 orang daripada ulama-ulama kata daging lembu boleh makan. Hak ni katanya ni, hak ni boleh makan. Mujtahid hak ni tu boleh makan. Mujtahid hak ni kata boleh makan. 12 daripada perkataan ulama yang besar-besar kata hak ni halal. Maka ketika ni jadi ijma' apa? Daging lembu. Jadi ijma'un qauliyun. Orang panggil sepakat yang pesing perkataan. Siapa dia nak pungah tak boleh. Awalah musyah dan pula daging kambing fa huwa halalun indahum mislu ulama Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah wal Hanbaliyah. Lepas tu ijma' tu ada pula ijma' saat ni tu satu mazhab ya, mazhab Syafi'iyah kata daging lembu boleh makan. Tapi mazhab lain tu tak boleh makan. Orang panggil ijma' nisbah ulama Syafi'i saja. Tapi ni dak pak mazhab kata kana, kata ijma' kata boleh makan, Syafi'i kata boleh makan, Maliki kata boleh makan, Hambali boleh makan, Hanafi. Ni orang panggil sepakat jadi mujma'un alaih bainal mazahibil arba', yakni sebulat suara perkataan ini di antara pak mazhab. Supaya apa? Supaya kita kata masalah Cina buta boleh kata boleh, Syafi'i kata boleh, tapi kalau Hanafi pun kata kena Cina buta. Lepas tu orang nikah pindah wali, orang panggil nikah lari, nikah kok gora, nikah kok weng kok no. Maka ijma' ulama pak mazhab kata tak sah. Bainal mazahibil arba'i mujma'un alaihi, kata tak sah nikah pindah wali. Tu perkataan Arab. Orang panggil supatan nikah pindah wali. Orang panggil naklul wali, pindah intiqalul wali, berpindah oleh wali apa? Wali mujbir ka, wali rasyid, ya pindah. Gi nikah dengan wali wali hakim, gi menikah di Gogoro ataupun gi nikah di Golak tu. Wali mujbir, wali rasyid, wali akrab ada lagi gi nikah. Maka pak mazhab kata tak sah. Lepas tu ada perkataan sulit-sulit, celah-celah tu, perkataan tu tak gagah. Sebab tu ulama tempat kita apabila seorang gi nikah lari boli, nikah pindah wali, dia mau kata mengklik nikah semula. Aku rasa tak sedap. Sebab ulama kata hak boleh nikah masalah pindah wali, aku tak sedap dengan perkataan. Karena bainal mazahibil arba'ati semua kata tak sah. Pas kalau nak sedap, mukna keluar pada khilaf ulama tu. Sebab tu tengah-tengah nikah pindah wali, pak tak wi, mak tak wi, gi nikah kok gora kok no. Gi nikah kok Malaysia kok masalah. Orang Malaysia main nikah lek ni. Masalah pindah wali. Tapi ada perkataan haram, boleh. Tapi hak kata boleh, kita tengok pada mazhab Syafi'i kata tak boleh. Kita tengok mazhab Maliki kata tak boleh. Kita tengok le Hambali kata tak sedap. Mana kata kita buat di atas perkataan ulama ni ya kata. Tapi pak mazhab semua kata tak boleh. Pas sedap ke tak sedap kita nak duduk le tu duduk nikah kalau tengok le ni zina. Kalau tengok le perkataan ulama ni tak apa, tak ada zina. Tengok le ni jadi zina. Pas nak duduk le zina tak zina, zina tak zina. Sedap duduk tak? Makna tu duk tas tebing, duk tas apa? Duk tas setara, tas padan, jadi tak sedap. Pas nak sedap, klik nikah mula. Klik nikah mula nah. Au haramun ataupun haram, mislu syurbil khamri, supaya minum arak. Pak mazhab
ataupun ijma' ulama perkataan ulama kata sepakat sana arak tu haram fa inna hukmahu haramun, maka arak semua ulama kata haram. Pergi dengan ayat kata wala taqrabus salata wa antum sukara, jangan hampirlah oleh kamu akan arak itu ketika mu nak semaya, mu duk pening-pening jangan dah hampir semaya. Maka tu baik pada ayat tu ulama kata arak tu haram kerana kaedah kullu muskirin, tiap benda yang pening, sama ada benda yang pening tu pesing zailung, pesing cai amla ataupun tak cai. Hak pesing cai air, mekong, arak wai ke tak wai. Hak pesing pening, hak pesing cai. Ataupun pesing pening, pesing tak cai, pesing butir roce. Lagi pula ubat gila. Atau dia panggil pening, pesing bukan cai. Semua ulama kata haram. Maka, fal khamru haramun. Maka tubik natijah, arak tu haram. Ijma' sebulat sora, maka dia panggil ijma' lagu ni, perkataan ulama kata tak boleh. Yang kedua, yang tiga, awajibu mislu salawatil mafrudah al-khamsi indahum kawa yajtami'una ala fardiyatha, berimpung ulama kata fardunya. Semaya fardu 5 waktu ni fardu ain. Semua pak mazhab kata wajib, maka perkataan ni jadi ijma' qauli. Tapi hak jemaah tak jemaah, hak tu ada khilaf. Kata setengah wajib jemaah, kalau tak jemaah haram dosa. Kama dia kata kena jemaah tu hak tu perkataan muktamad ke perkataan yang tak muktamad. Hak muktamad kata kalau tak jemaah pun tak ada apa. Tapi kalau tak jemaah tak ada apa, tak ada siapa tanggung berdosa. Tapi kalau tinggal semaya, hak tu berdosa. Tapi kata perkataan yang kuat, dia katanya sunat kita jemaah ditutup yang sangat-sangat berat. Kama dia mari jemaah tu dia panggil fardu kifayah, bukan fardu ain. Tu kita tengok dalam masalahnya. Ataupun sunat mana mislu rawatib al-qabliyah wal ba'diyah, maka semua ulama kata semaya belum zuhur sunat 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun lepas dah zuhur, semua ulama ijma'nya sebulat soranya kata sunat, tak siapa tanggung wajib. Maka perkataan kata ar-rawatib belum pada zuhur, lepas pada zuhur ni wajib ke sunat, semua kata sunat. Perkataan ni ijma' yang pesing qauli. Dan pula ijma' yang pesing fi'li. Mana fi'li? Sebulat dan sepakat yang jadi ijma' sebab perbuatan mujtahid. Buatan ni tunjuk semua ulama besar-besar buatlah kau. Ulama besar-besar igawak buat. Maka perbuatan ni duk royak kepada kita persetujuan dan sepakat ulama besar-besar tokoh ulama mujtahid ni buat. Mana kita kata tengok. Kerana haruh. Kerana apa haruh ijma' fi'li? Li'annahum fa'alu fi'lan. Apabila ulama mujtahidun yang buat satu perbuatan, fayadullu fi'luhum, maka tunjuk selalu dah perbuatan mereka ala jawazihi, di atas kata haruhnya haruh perbuatan mereka. Apabila ulama yang besar-besar tokoh ulama mujtahid yang buat satu perkara, maka perbuatan itu tunjuk kata haruh. Mana kita tahu ulama saat ni tu pergi makan. Kita kata perbuatan pergi makan nasi, lepas tu bila makan nasi saat ni tu kawa pergi jepuk ke laut. Kamu ada tengah-tengah nak makan nasi, minum air. Misal ni. Maka ulama dak buat lagu tu lah kau. Makan nasi saat ni tu mik laut ni, maka perbuatan mereka saat ni tak ada lagi. Maka perbuatan saat ni tu tunjuk kan? Tunjuk kata perbuatan piye makan nasi, makan dengan tangan kanan. Lepas tu makan tangan kanan jepuk lauk ni, celah-celah duk makan tu minum air. Maka perbuatan tu royak kan? Royak kata haruh tu. Hak tak haruh saat ni tu orang panggil makan saat ni tu belah-belah kocok, belah-belah pok tu tak molek dah. Wa illa kanu mujmi'i ala dhalalah. Kalau perbuatan mereka tunjuk di atas sesat, wa taqaddama annahum ma'sumuna min zalika, dan telah terdulu bahasa mereka itu maksum. Kalau perbuatan gitu tunjuk atas sesat, makna kata manakah mereka itu tunjuk mereka itu maksum? Terpelihara kerana hadis Nabi kata la tajtami ummati ala dhalalah, dan ismatir syara' wali wurudi ismatir syara', syara' jagakan ijma'. Lepas tu kalau ijma' ulama perbuatan mereka tunjuk di atas sesat, tunjuk di atas karuk, makna katanya mereka tak ada maksumnya. Bahkan hadis tu sudah jamin pada mereka, syara' sudah jamin, makna perbuatan mereka tak boleh jadi karuk sama sekali. Kenapa? Hadis pun jaga dan pula syara' pun jaga kata mereka tak buat perbuatan jahat sekali. Supaya mereka kan makan, belak, duduk. Bukan makan, belak, di. Lepas tu, ijma' mereka perbuatan, pakat semaya jemaah.
Maka semaya Jumaat tunjuk tahruf. Lepas tu semaya kena semaya. Maka setiap ulama daripada ulama mujtahidin semaya berlaku fardu. Maka perbuatan mereka tu tunjuk atas haruf, lagi pula perbuatan tu nak ijma' kata wajib kena buat tak kuat. Maka mereka buat 5 waktu sehari semalam semua di antara ulama-ulama mujtahidin. Maka perbuatan di atas semaya fardu ijma' sepakat kata perkara tu wajib, lagi pula perkara tu sudah diijma'. Perbuatan itulah tunjuk kata kena buat. Saudara tu kamar dia kata wallahu a'lam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mudmaru kismani, dan bermula isim maf'ul. Bermula maf'ul bih hak isim apa? Isim dhamir. Maka tubik dua bagi muttasilin wa munfasilin. Fal muttasilu maka fal maf'ulu bihi ad-dhamirul muttasil, takdir tu. Fal muttasilu ay fad-dhamiru fal maf'ulu bihi ad-dhamirul muttasil. Ialah masalah kita tahu bermula maf'ul hak isim dhamir hak muttasil. Muttasil bi amilihi, dengan aminyo. Makna muttasil ni makna kita isim maf'ul, maf'ulun bih, tapi dia pesing dhamir yang pesing kena berhubung dengan amil. Sebut kata muttasil, yakni pasti maf'ulun bih hak dhamir tu pesing berhubung dengan amil. Tengok lagana sebutannya. Dia isim apa? Iaitu dhamir muttasil tapi berhubung dengan amil. Sebutan akramani Zaidun. Maka dhamir tu jadi maf'ul. Kalau ada dhamir tu pasti kena berhubung dengan amil. Tengok. Gaponya fal muttasil takrif dia. Ma la yataqaddamu ala amilihi, ialah maf'ulun bih hak dhamir muttasil yang tiada mendului lah ia. Ia tak ada mendului ala amilihi, di atas amilnya. Makna kata dia saat ni tu tak ada mendului di atas amilnya. Amil bagi maf'ulun bih hak dhamir muttasil. Wala yali, dan tidak mengiringi illa fil ikhtiyar, malaikan pada kalam ikhtiyar kalian asah. Makna kita dia tu kena mengiringi, tidak mengiringi malaikan pada kalian asah. Makna kata oleh kaya duk mengiringi, tidak mengiringi tu malaikan pada kalian asah. Makna kalian bukan kalian syi'in. Tidak mengiringi malaikan pada kalian ikhtiyar. Malaikat pada kala ikhtiar, dia tu kena duk mengiringi. Adapun kalau kala tu bukan ikhtiar, ia boleh taqaddum. Mana kita tak tengok. Ni dhamir ni, tengok dhamir. Dhamir muttasil ataupun dhamir munfasil. Ni kita cara dhamir muttasil. Tengok. Dhamir muttasil akramani. Ni. Akramani kita tahu mana dhamir? Ni. Ya mutakallim. Akramani Zaidun. Telah memulialah akan daku. Akan daku oleh Zaid. Zaid ni fa'il ni. Mana maf'ul? Ni maf'ul ni orang panggil dhamir muttasil yang pasti kena berhubung dengan amil. Mana amil ya? Amil kena pada akrama. Maka ya mutakallim dikatakan dhamir. Maka dhamir tika ni pasti kena berhubung dah dengan amilnya. Lepas tu dia tidak boleh jatuh malaikat mengiringi dah pada kala nasa daripada amil. Adapun kala syi'i, ia boleh taqaddum. Tengok. Ia kata wal munfasilu, dan pula wal maf'ulun bih al munfasil. Yani ad-dhamirul munfasilu, dhamir munfasil duk luar tu. An amilihi, daripada amilnya. Makna dhamir munfasil i'rab jadi maf'ulun bih yang bercerai daripada amil. Apa takrif dia kata? Bi khilafihi, ay wazalika al-maf'ulun bih ad-dhamirul munfasil mutalabbisun, berpakailah ia bi khilafihi, ay bi khilafid dhamiril muttasil. Dia bersalah yang ada muttasil. Wa huwa, dan ia al-maf'ulun bih ad-dhamirul munfasilu ni ma ialah barang yataqaddamu, yang boleh dulu ia. Ia boleh taqaddum, boleh mendului ala amilihi, di atas amil boleh mendului. Tapi wayali, dan pula mengiringi. Dia tu mengiringi, malaikat tak mengiringi illa fil ikhtiyar, malaikat pada kala ikhtiar.
golek ke ia mengiringi daripada amir dia, tapi ia tak mengiringi malaikat pada kala ikhtiar, golek ke dia tu jatuh dulu masalah. Kita tak pada kala syi'i, golek ke kadang-kadang dah dia saat itu mengiringi ataupun tak mengiringi. Tengok, wayali dan mengiringi la ia ad-dhamirul munfasil illa malaikatnya pada kala ikhtiar, hak ning dia saat itu tak mengiringi. Tengok misal, tengok. Wa kullun dan bermula tiap-tiap minhuma ay minal muttasili wal munfasili, tiap-tiap maf'ul daripada kedua daripada ad-dhamiri ay ad-dhamiril muttasil wal munfasil, tiap-tiap daripada maf'ul hak dhamir muttasil dhamir munfasil ni isna asyara duk isna asyara qisman, ialah ada 12 bahagi. Makna kata dhamir ni tiap-tiap dhamir jadi maf'ul bih ni hak dhamir muttasil dhamir munfasil ni ia tubik kepada 12 bahagi. Sab'atun 7 lil hadiri hatta bagi apa bagi hadir. Makna kata dhamir tunjuk tak hadir. Bukan tunjuk tahu hak 7 tunjuk di atas hadir. Makna di atas kehadiran dan pula depan. Lagi pula wa khamsatun lil ghaibi dan pula 5 hatta bagi ghaib. Tengok misal lagi kata. Amsilatul muttasili. Takdirna amsilatu ad-dhamiri. Amsilatul muttasili ay amsilatu al-maf'ulun bih al-muttasili. Bermula segala misal-misal bagi maf'ul sing apa? Maf'ulun bih hak dhamir muttasil. Lagu ana tengok. Zaidun akramani. Zaidun tika ni i'rab mubtada, akramani jadi khabar. Zaidun bermula Zaid itu akramani telah memulialah ia Zaid ni akan daku. Gitu tak? Akramana memulialah ia Zaid akan kami, akan kita semua. Dia kata bi fathil mimi dengan fathah mim. Kamading tika ni orang panggil hatta bagi apa tika ghaib. Deh. Akramani memulia akan daku aku tu mutakallim. Akramana akan kami semua. Deh. Akramaka memulialah ia Zaid ka akan dikau bi fathil kafi hal ka ada akramaka mudah-mudah tu hal kaunihi ataupun hal ka ada nya lafaz akramaka ni makru'an dibaca bi fathil kafi dengan dibaca fathah kaf. Kan saat itu hatta bagi apa? Akramaka lil mukhatabi hatta bagi mukhatab. Apa makna mukhatab? Makna dikhitabkan akan dia. Makna ngana? Akramaka memulialah ia Zaid ka akan dikau hatta bagi mukhatab seorang yang dititah, seorang yang dikhitab, seorang yang dituju perkataan itu yang pesen depan. Lagi pula pesen depan tu al-muzakkari yang pesing muzakkar, pesing laki-laki. Akramaki bikasriha lil mukhatabati, hak pesing kita khitab orang depan tu pesing para puan al-muannasati. Mukhatab pesing kita tujukan perkataan pada dia yakni para puan, lagi pula khitab yang pesing para puan. Akramakuma, perhati weh. Memulialah ia Zaid kuma akan kedua orang kamu ataupun kedua orang engkau. Li musannal mukhatabi mutlaqan. Hak ni hatta bagi musanna. Dua orang hak yang diperadakkan perkataan. Mutlaqan, apa makna mutlaqan? Ai sawa'un kana muzakkaran au muannasan. Tak kiralah musanna tu mukhatab tu muzakkar ataupun tasna. Muannas tak kiralah. Dah. Akramakum. Tu orang tagi kita surah itu. Akramakum memulialah akan kamu. Akan kamu dia kata hala kaunihi, hal keadanya akramakum li jama'atidz dzukuri al mukhatabina. Akramakum tu hatta bagi jamak muzakkar, tunjuk nah orang hak kita khitab beradakkan perkataan ialah kena kepada kulungi dan kelompok dan puak-puak orang laki-laki. Orang jantan hak yang dikhitabkan akan dia. Akramakunna, dan pula yang dikhitab tu kena kepada akramakunna. Salah tak kita terjemah makna akramakunna
memulialah ia seorang Zaid. Kunna akan mereka itu siapa ya? Yakni segala perempuan-perempuan jama'atan nisa. Sebab dia kata li jama'atil inafi al-mukhatabatina akramaha. Tengok. Jadi masalah kita tak ada cara domi. Maf'ulun bih. Kita ada cara maf'ulun bih. Cuma dia maf'ulun bih ni kita katakan, tengok maf'ulun bih. Cuma dia maf'ulun bih kita cara wal ismul lazi waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Makna satu isim yang berlaku perbuatan fa'il, yang jatuh perbuatan fa'il di atas maf'ulun bih, di atas cara hakikatan ataupun cara majazan. Makna perbuatan fa'il jatuh di atas maf'ul ni sama ada hakikatan sunguti supaya anzalallahul ghaisa ataupun darabtu zaidan ni jatuh sunguti perbuatan fa'il. Dek, isim zuhir itu orang panggil ada maf'ulun bih jatuh perbuatan fa'il di atas maf'ul secara sunguti seperti darabtu zaidan ataupun ra'aitu zaidan. Maka ra'aitu zaidan ni orang panggil isim zuhir jadi maf'ul. Wa bakran pun dikata isim zuhir jadi maf'ul. Wa alimtu zaidan jadi maf'ulun bih pun isim zuhir. Telah mengetahui aku akan Zaid tu aliman, dia tu alim. Maka orang panggil perbuatan tahu kugi jatuh di atas Zaid. Maka jatuh semua tirak, jatuh di atas hakikatnya. Maka lagu ni Zaidan wa Bakran wa Zaidan wa Amran ni orang panggil maf'ulun bih hak isim zuhir. Dan yang kedua maf'ulun bih pesing isim dhamir. Maka sebut tak dhamir, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Apa dhamir muttasil? Ma la yataqaddamu ala amili. Makna kata dhamir yang pasti kau tak leh nak dulu, tak leh nak depan di atas amil. Dia nak potong amil tak leh. Makna pasti dia kena berhubung dengan amil. Dia sebut kata berhubung, dia kena turut belakang, dia tak leh lepas depan. Sebut kata ia kena berhubung dengan amil. Dia sebut berhubung ni makna berhubung hubung laki. Tak panggil hubung tak apa. Hubung apa tu tak imej. Hubung tak apa pasal jadi makmum, ia kena hubung belakang tak imej. Maka dhamir muttasil hak jadi maf'ulun bih ni ia kena berhubung dengan amil sebelah belakang dan tidak mengiringi malaikan pada kala ikhtiyar. Pada kala ikhtiyar ia kena mengiringi, kena selepas daripada amil, kena jatuh lepas dah amil. Tengok Zaidun akramani. Mana amil? Akrama. Mana maf'ulun bih? Ni tu orang panggil nun wiqayah. Lagi pula ya mutakallim ni orang panggil lazim kena berhubung dengan amil ialah akrama. Perhati syarih, mun tengok pandai syarih. Akramani mun pandai dah kan? Lagi surah-surah kan? Perhati sini. Wa zaidun lagi mana? Orang dah surah sini. Pandai dah kan? Aling dah. Tadi Allah kan masalah mulut kan? Ingat tak kecek ni? Wa Zaidun akramana. Orang duk suruh duk kata pindah. Tuan ngaji nak berhenti. Wa Zaidun akramakum, dan Zaid yang mulialah ia akan kamu. Akan kamu. Maka Zaidun mubtada, akramakum jadi khabar. Maka domikum ni pasti kena berhubung dengan amil akramah. Akramah ni wakakum ni jatuh mengiringi daripada akramah. Maka orang panggil dhamir muttasil hak jadi maf'ulun bih, ia pasti kena jatuh mengiringi selepas pada amil, ia kena berhubung. Adapun masalah maf'ulun bih hak dhamir muttasil, dhamir munfasil, hak ni dia boleh jatuh depan daripada amil. Maknanya tak saya berhubung dengan amil tak apa. Maknanya nak bercek dengan amil mana? Iyyaka na'budu. Dia tak ada jatuh belakang dak. Iyyaka na'budu. Maka dia mengiringi malaikat pada kala ikhtiar, dia mengiringi. Boleh tak? Na'budu iyyaka. Tapi kalau pada kala syair, kana la na'budu iyyaka ataupun na'budu kawa iyyaka na'budu. Boleh. Masalah kata dia nak jatuh depan ataupun dia nak jatuh belakang, hak ni harus bagi maf'ulun bih, hak dhamir munfasil. Sekat tu buka ni pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni sikit dah. An-naw'us salisu muka 157. An-naw'us salisu bermula naw' yang ketiga. Naw' yang ketiga minal anwa'i as-sab'ah, daripada bagai-bagai yang 7 daripada fi'il yang mu'tal. Makna kata naw' yang 7 ni daripada naw' fi'il mu'tal, yakni fi'il yang ada harah ilah, pada fa fi'il, wa pada in fi'il, wa pada la fi'il.
Kadang-kadang pesim becek. Orang panggil pesim becek, pesim kapuh ataupun pesim cerai. Ra'ilat, emu ada pada fi'i, ada pada laf i. Kadang-kadang ada pada fi'i, pada laf i. Itu orang panggil lafih makruh. Tengok. An-naw'u salisu bermula naw' yang ketiga. Minal anwa'is sab'ah. Daripada naw', macam daripada macam 7. Daripada fi'i yang pesim ada harah ilat. Gitu. Harah ilat emu ada pada fi'i, wa emu ada pada fi'i, amma harah ilat tu ada pada laf i. Tengok. Al-mu'tallamu mu'tallul lam, yakni mu'tallam. Ya ada mu'tallul fa, ada mu'tallul ain, kita sudah bercara dah. Hak yang ketiga ni dak bercara mu'tallul lam. Ada harah ilat pada laf i. Wa itu al-mu'tallul lam, yakni ada harah ilat pada laf i. Dah. Apa mu'tallam? Wa huwa ma yakunu. Wa huwa dan ia al-mu'tallul lam. Ma ialah barang, ialah fi'i. Ma ay minal fi'li. Daripada fi'i mu'ta. Yakunu lamuhu yang ada dah la fi'inya, la fi'i bagi ma. Harfa illatin ada harah ilat. Makna kata fi'i yang ada dah la fi'i daripada harah ilat. Makna di la fi'i ada harah ilat. Harah pesing sakit, bukan harah segar, bukan harah saya mana. Orang panggil fi'i mu'tallam ni fi'i yang ada harah sakit pada la fi'i. Lagi pula wa yuqalu lahu, dan dikatakan baginya, bagi fi'i mu'tallul lam ni, panggil juga nama dia an-naqisu, fi'i yang cedera dan cacat pada hujung kelima. Makna sebab ia ada di akhir dia harah ilat, orang panggil fi'i tercacat. Fi'i cacat, ada masalah harah ilat, harah penyakit di hujung kelima, di hujung akhir kelima. Sebab tu orang panggil fi'i sakit, fi'i cacat. Besar. Pertama panggil fi'i mu'tallul lam, yang kedua panggil fi'i nakih. Lagi pula kenapa boleh panggil yuqaluhun nakisu? Linuqsani akhirihi, kerana tercacat dan kurangnya akhirnya, akhir al-mu'tallil lam, kurang-kurang min gapa? Min ba'dil harakat. Kerana ia tu kurang dan cacat daripada setengah daripada baris-baris. Kerana baris tak ada setengah pada hujung dia, sebab tu orang panggil dia tu fi'i yang tercacat, fi'i yang terkurang, sebab kurang baris di hujung kelima. Dua. Yang tiga orang panggil dia ni juga dah wa yuqalu lahu, dan dipanggil juga fi'i mu'tallam ni zul arba'ati, orang panggil fi'i yang pesing 4 harah. Nama dia 3. Emo dia panggil mu'tallam, wa emo dia panggil fi'i nakih, wa emo dia tu orang panggil fi'i yang pesing 4 harah. Bila ni panggil dia 4 harah? Aidan gapo aidan? Ai kama yuqalu lahun nakisu. Tak situ. Aidan hadam. Aidan ai kama yuqalu lahun nakisu, semacam mana dinamo fi'i nakih. Dah tengok. Ya kata kenapa dipanggil akan dia zul arba'ah, fi'i mempunyai 4 harah? Likauni madihi, kerana keadaan fi'i madinya, fi'i madi bagi fi'i mu'tallul lam ni jaiyan, datang ia ala arba'ati ahrufin, datang di atas 4 harah. Bila iza akhbarta, apabila engkau saat ni tu mencerita. Engkau tu takkid pada ta tu lah, takkid pada dhamir muttasil. Iza akhbarta, apabila engkau mencerita. Dah anta an nafsika, daripada di engkau cerita kan. Nahu ghazautu ataupun ghazauta wa ramaita. Ada ghazauta, engkau cerita pada di engkau tana ghazauta, telah perang oleh engkau. Kita cerita daripada diri kita perang, ataupun diri kita ghazautu pun tak ada apa. Kita mutakalim cerita engkau pada engkau, ghazautu, telah berperang oleh aku, wa ramaitu, dan telah melota dan memanah aku akan dia. Tengok. Sebab apa panggil fi'il mu'ta? Dah kerana dia ada apa? Ada harah ilat pada akhir. Tengok. Panggil dia ni mu'tal. Sebab apa? Ada harah ilat pada hujung kelima. Kerana ada harah ilat pada la fi'i. Apabila ada harah ilat pada la fi'i, orang panggil fi'i mu'talul lam. Mana?
Ghaza asal dia ghazawa. Mana harap ilah? Ning harasoheh. Ning harasoheh. Ning harap ilah. Maka di hujung ya ni ada bahannya ni. Di hujung ya ni. Hujung ya ni ada harah ilah. Apa bila ada harah ilah saat ni tu pada lam dia, nah, orang panggil fi'il mu'talam. Dah. Yang kedua nama dia panggil fi'il naqis. Kenapa naqis? Tercacat. Linuqsani akhirihi min ba'dil harakat. Kerana kurang akhir dia daripada separuh baris. Mana? Ghaza asal dia ghazawa. Maka tukar waw jadi alif di ghaza. Ghaza. Baris tak ada setengah. Mana? Orang panggil waw kita tukar jadi alif, maka alif tak terima baris. Makna kata fi'il ni jadi kurang setengah daripada baris. Makna kata kelimah ya tu bukan harah sahih belaka. Makna terima baris tak sempurna, tak sepenuh dan pula tak sepumu. Apabila dia terima baris tak sepenuh, orang panggil dia tercacat. Dia tak serupa dengan kita kata mana? Hak sahih semua. Serupa sahih ni. Faroha. Tengok faroha penuh. Faroha. Baris penuh-penuh. 3 harah daripada kelimah. Maka baris penuh-penuh. Sebab tu dia panggil dia ni fi'lun sahih. Hak ni fi'lun mu'tal. Kenapa? Kerana hujung dia tu ada cacat baris setengah-setengah. Sebab tu dia panggil fi'il naqis. Dan yang 3 panggil fi'il apa? Mempunyai 4 harah. Kita kata ghazautu. Ghazautu. Tengok 4 harah tak ni? Kita apabila kita cerita daripada diri kita ghazautu. Ghazautu. Telah berperang oleh aku. Maka fi'il ni boleh panggil nama 3. Panggil mu'ta sebab ada haraf ilat pada hujung kelimah pada alif fi'il. Panggil fi'il naqis sebab cacat setengah daripada baris. Panggil fi'il mempunyai 4 haraf dengan sebab jika kita kata cerita daripada diri kita, maka ia tu baik 4 haraf. Ghazautu. 1 haraf, 2 haraf, 3 haraf, 4 haraf. Iza akhbarta an nafsika, kata nak ghazautu telah berperang oleh kau, dia panggil fi'il mempunyai 4 haraf. Tengok dah. Sekadar tu dulu hari ni. Kamar dia kata wallahu a'lam.